Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah kita sambung kuliah kita, dan sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi malam ni sepatutnya tafsir tapi saya baca kisah tabi'in pasal tak sempat nak baca tafsir ni. Kita akan sambung kisah Sayyiduna Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Pada pertemuan yang last kali, kalau tak silap analah, kita cerita tentang bagaimana Urwah bin Az-Zubair ini akhirnya setelah beliau berusaha menuntut ilmu, mengaji, belajar, Allah Ta'ala mentakdirkan dia menjadi seorang yang amat alim. Orang nak jadi alim ni tuan-tuan, ulama dulu kata man talabal ula sahara layali. Siapa yang nak mencari ketinggian, dia kena berjaga malam. Malam mesti berjaga. Jaga malam tu makna apa? Belajar, qiyamul lail, barulah dia dapat ketinggian. Tapi kita di akhir zaman ni pun boleh tahan juga berjaga malam sebenarnya, menghadap Facebook tuan-tuan. Maka kita pun dapat ilmu Facebook tuan-tuan, dan kita boleh dapat awet yang ramai dalam Facebook tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi di zaman pemerintahan Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Umar bin Abdul Aziz jadi YB di Al-Madinah Al-Munawwarah, dia panggil semua ulama-ulama yang alim di Madinah, yang mana ketua mereka ialah Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Bila dikumpulkan ulama ni, hari pertama Umar bin Abdul Aziz bertugas, dia kata apa? Dia panggil ulama, dia kata, inni da'autukum li amrin tu'jaruna alaih wa takununa li fihi a'wanan 'alal haqq. Aku panggil kamu semua datang bertemu dengan aku pada hari ini untuk tu'jaruna alaih. Aku akan bayar kepada kamu gaji, wa takunu li a'wanan 'alal haqq, tetapi hendaklah kamu membantu aku menegakkan kebenaran. Jadi kita dah cerita hari itu kan, ini menunjukkan bahawasanya orang alim, ulama ni boleh makan gaji, tapi dengan syarat dia amanah. Dia makan gaji, lantaklah berapa puluh ribu gaji kau terpulang, tapi duit tu tak ada benda. Yang paling penting amanah, kau mesti jaga ilmu antara kau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah akan persoalkan besok antara 4 soalan yang ditanya dekat hari akhirat. An ilmihi fima afnahu, tentang ilmunya dihabiskan ke mana ilmu tu. Besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ditanya, Umar bin Abdul Aziz lantik ulama-ulama ini dan dibayar gaji upah supaya membantu mereka menegakkan kebenaran. Sebab tu tuan-tuan, kita ni mesti dalam esko kerajaan, negara, negeri, ataupun ahli majlis, mesti ada seorang yang alim. Mesti ada seorang yang alim. Supaya orang alim ini, dia akan bertegas dalam apa-apa isu yang bercanggah dengan hukum syarak. Contoh paling senanglah bab buat iklan, kan? Iklan bersepah-sepah dekat roundabout Shah Alam ni. Kalau ada seorang ustaz dalam ahli majlis yang tegas, yang alim, yang berani, yang keras kepala, mesti ada keras kepala, kan? Dia back kolek dok gitu tak boleh. Dia kena backhand, orang kata kan. Dia kena bertegas lah. Bila ada iklan-iklan yang nak dikeluarkan,
MBSA takkan lulus, tanya ustaz, boleh ke tidak keluar iklan macam ni, kan? Iklan apa? Iklan cat. Okey, cat okey, tak ada hal. Tapi iklan cat tiba-tiba keluar gambar pusat orang perempuan, datang bewak apa ni? Apakah relevan cat dengan pusat orang perempuan? Dua saat pada sekarang, kan? Kadang-kadang kita pun confused tengok, benda ni iklan apa ni? Orang perempuan, tapi tepi tu ada tin cat, datang apa aku pun tak tahu. Ke kalau kita cat rumah tiba-tiba keluar gambar awet tu, gitu ke? Ke kalau kita beli tin cat ni dapat awet free, macam tu ke? Kalau macam tu aku pun nak beli kan, nak kabar je. Itulah realitinya, ya. Banyak iklan-iklan yang bercanggah dengan hukum syarak. Mesti ada. Tuan-tuan mesti kuat, tuan-tuan mesti minta, mesti ada dalam ahli majlis ni orang alim, supaya dia tegas masalah hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah iklan, kan? Belum lagi masalah jualan arak lah, tapah mendatang apa benda lagi tu, mesti ada orang yang tegas. Maka Umar bin Abdul Aziz kata, fa ana la uridu an aqta amrun illa bi ra'yikum aw bi ra'yi man hadara minkum. Tak tutup sikit aircon mana ni? Tutup dah ni. Astagfirullahalazim. Setara tutup dah macam dekat kutub utara, tuan-tuan. Kalau tak tutup tak tahu aku. Tak tutup. Berkatlah seorang ni. Umar Abdul Aziz kata, maka aku tak nak membuat apa-apa keputusan sehingga aku minta pendapat kamu. Padahal Umar Abdul Aziz tu dah ulama dah, ya. Sebelum jadi YB, disebutkan dalam sejarah hidup dia, dia dah mengajar dah orang alim. Dia dah mengajar orang alim. Sebab tu tuan-tuan, bila kita cerita Umar Abdul Aziz ni, masa sebelum jadi YB, dia dah ada kuliah. Yang kuliah itu disebutkan yang hadir hanya orang alim sahaja. Orang awam macam kita ni tak ada yang datang. Bukan tak ada, tak dibenarkan masuk pasal tak layak, tak melepasi piawaian, kan? Kalau masuk tidur tak payah, masuk tak faham apa benda cerita ni, kan sesat pula engkau. Jadi ada majlis ilmu, contoh macam Imam Malik. Kalau kita baca sejarah dia, Imam Malik ada satu kelas khusus untuk anak murid level-level yang tinggi-tinggi. Orang awam tak boleh masuk. Kalau masuk nanti pening lalat, tuan-tuan. Saya teringat masa belajar kat Syria dulu, sekali tu kita orang baru lepas ambil keputusan peperiksaan dekat sekolah. Baliklah, nak balik tu naik pengangkutan awam Syria, dia pakai van. Bila naik van, sekarang nampak ada syekh kita orang yang mengajar kita orang lah, ya, syekh, nama dia Syekh Rusdi. Dia ni mengajar budak Malaysia, alim, baik orangnya. Lepas tu bila anda tengok dia dalam van ni, dia kata, Syekh, min ain? Daripada mana? Kan? Oh, dia kata, aku bawa balik belajar ni. Balik belajar dalam pukul 10 pagi macam tu. Belajar apa? Belajarlah, dia kata, usul fiqh. Payah dia kata kitab tu, aku pun tak faham. Oh, Syekh tu kata, aku pun tak faham. Kalau dia kata macam tu, aku lagilah tak faham, kan? Nak khabar, dia ada kelas. Dia belajar dengan ulama-ulama veteran kat Syria tu, yang kelas tu hanya dihadiri oleh ulama-ulama sahaja. Orang-orang awam memang tak lepas, ya, tak layak. Memang ada macam tu. Jadi Umar bin Abdul Aziz kata, aku takkan buat apa-apa keputusan sehingga aku tanya pendapat kamu ataupun salah seorang daripada kamu. Itulah, ya, keberkatan yang Allah berikan di zaman pemerintahan Umar Abdul Aziz. Sebab dia tak tinggal orang alim, orang ulama ni, kena minta pendapat mereka. Yang kita pada hari ni terbalik, kan? Orang alim tu hanya digunakan dekat surat khabar je, kan? Diperalat-alatkan orang alim tu. Lepas tu tak ada benda pun. Fa in ra'aytum ahadan yata'adda ala ahadin aw ballaghakum an amilin li mazlamatan fas'alukum billahi an tablughuni zalika. Kalau kamu dapat laporan, dengar cerita ada pegawai aku buat benda tak senonoh, zalim ke rakyat, ya, khianat rakyat, apa benda je, maka hantar terus laporan kepada aku. Maka itu pesanan Umar bin Abdul Aziz ketika melantik para alim ulama ini bekerja dengan dia, ya, dibayar gaji tapi mestilah amanah betul-betul. Itu baru betul, tuan-tuan. Yang tak bolehnya, bila kita dibayar gaji, kita tak berani bercakap, tak berani bersuara, takut sangat-sangat. Tak apa benda takut, aku pun tak tahu, kan? Pelik, takut. Saya bukan tak cakap, tapi tapi dia mahal. Tapi cakaplah, penakut senang cerita.
Tapi saya rasa macam tak ada telur je. Macam tu sedang kabur kan. Payah sangat. Itu masalah saya wallahu alam lah. Kita bukan nak kata kita berani kan, tapi wallahu alam, mungkin dengan sebab apa kita jadi penakut tuan-tuan, sebab kita diajar dalam kepala otak kita yang bagi rezeki manusia. Itu yang aku takut sangat tu. Takut je kan aku cakap macam ni kang banyak kang langkau ya. Tapi kalau kau yakin yang beri rezeki tu Allah, kau akan cakap dalam keadaan kau tak takut kecuali Allah. Ya. Tapi bila kau nak cakap, kau fikir kang ada SB, kang ada orang dengar, kang ada orang buat rakaman, kang payah. Sebab tu betul lah Nabi kata, waman ata sultana ftutina, barang siapa yang datang kepada sultan, raja kerajaan, akan difitnah. Difitnah macam mana? Difitnah segi hidup dia, segi agamanya. Bila orang mula, ulama-ulama makan gaji dengan kerajaan. Na'udzubillah min zalik. Bukan salah, boleh, tapi mesti berani. Waqad jama'a Urwah bin Az-Zubair al-ilma ila al-amal. Beliau seorang ulama yang berilmu dan beramal. Kita ilmu banyak, beramal tu yang malah tuan-tuan. Ilmu penuh, nak beramal tu payah. Wa kana sawaman fil hawajiri, seorang yang rajin berpuasa pada musim panas. Qawaman fil atamati, rajin berqiyamul lail pada waktu malam. Kita ni qiyamul lail mujur ada bulan puasa, ya, mujurlah di bulan puasa. Bulan puasa tu pula mujur ada bangkit sahur. Bangkit sahur tu pula mujurlah lepas sebelum subuh kan, mujurlah sebelum subuh. Kalaulah Allah Ta'ala kata sahur tu ada pun waktu sahur bermula pada pukul 9 pagi, alamannya haram tak bangkit qiyamul lail kita. Wa kana dhalika khadinan li kitabillah akifan ala tilawatihi, seorang yang rajin membaca Al-Quran, sentiasa membaca Al-Quran. Wa kana yaqra rub'a Al-Quran kulla naharin, dia baca Quran setiap hari lebih kurang 1/4 Al-Quran dia akan baca pada waktu siang. Cerita pasal baca Quran pada waktu siang malam tak berhenti ni rajin, terkenangkan saya bila kan baru-baru ni datang isteri Al-Syahid Dr. Abdul Aziz Rantisi. Dia ada ceramah kat Suruh ni tak? Tak ada itu sepatutnya dia datang ceramah kat Suruh ni tuan-tuan. Tapi dengan sebab program itu telah di hijack oleh puak-puak tertentulah, saya tak nak sebut puak-puak mana, atas sebab-sebab keselamatan. Kan sekarang ni hawla wala quwwata illa billah kan. Kan orang kan berebut nak pergi Gaza kan ni kan, jajan dekat pilihan raya ni kan. Kerana dia hamba Allah tu kan kat Gaza. Dia orang yang hijack program tu sebenarnya. Sepatutnya Al-Syahid isteri dia tu kan, nama Ummu Muhammad itu datang ke surah Ar-Rahmah tu tuan-tuan. Jadi saya dah terjemah untuk isteri Al-Syahid Dr. Abdul Aziz Rantisi ini 2 kali lah. Bukan 2 kali, dalam program tu banyak kali, tapi kat Malaysia ni 2 kali lah bersama dengan dia. Dia memang layaklah dia menjadi isteri kepada seorang yang syahid. Tengok kepada ketegasan dia, berani dia, hebat. Kalau dia berceramah tu berapi. Cuma orang biasa tak nampak je api tu, aku je nampak tuan-tuan. Berasap semuanya ada lah kan. Kalau dia ceramah tak ada takbir, dia cukup marah tuan-tuan. Dia cukup bengam. Kalau dia ceramah orang buat macam tak semangat, siaplah kau. Memang kena jerkah dengan dia. Dia cerita masa program dengan Dr. Halimah. Dr. Halimah minta anda tanya dekat isteri dia ni lah, Ummu Muhammad, ya, apa rahsia suami kau, apa amalan suami kau menyebabkan Allah kurniakan dia syahid? Apa amalan suami kau ni? Dia kata suami aku ni macam orang biasa jugalah, tak ada beza. Suami aku orang yang beribadat macam korang juga, dan dia seorang yang bermasyarakat. Bermasyarakat tu penting tuan-tuan rupanya, ya. Dia hidup bersama mujahidin, menjaga sempadan daripada diceroboh oleh Israel. Dia buat kerja-kerja kebajikan. Al-Syahid Dr. Abdul Aziz Rantisi, tuan-tuan kenal ke tidak ni? Aku nak cerita-cerita kau tak siapa-siapa tahu ustaz ni. Sabar je lah korang ni. Ya ke tidak entah korang dia. Kenal kan? Yelah tu yang menggantikan Al-Syahid Ahmad Yasin
Kata pula Ahmad Yasin yang satu ni ustaz, yang baca malam tu surah Yasin lah bodoh. Syekh Ahmad Yasin yang syahid, yang kena bom tu kan, bila dia syahid digantikan oleh Abdul Aziz Rantisi. Jadi tuan-tuan, dia cerita suami dia ni seorang yang bermasyarakat. Dia turun bermasyarakat, berpolitik suami dia ni. Dan suami dia doktor pakar, dia kan nama dia kan Dr. Abdul Aziz Rantisi. Dia bukan doktor syariah, doktor usuluddin, bukan. Dia doktor pakar kanak-kanak, spesialis bahagian penyakit baby. Dalam Gaza dia yang terbaik. Dalam doktor-doktor Gaza semua tu, dekat Gaza dia yang paling baik. Dan berapa kali diberikan tawaran untuk bekerja dekat Khalij, dekat negara Teluk kan, yang diberi gaji tak tahulah berapa puluh ribu sebulan, tapi dia tolak tawaran gaji berpuluh ribu semata-mata dia nak berkhidmat untuk umat Islam di Gaza. Dia bukan senang, dalam keadaan serba kekurangan, tapi begitulah tuan-tuan, orang yang jiwanya telah dididik dengan perjuangan Islam. Kita ni na'udzubillah, jangan Allah uji, na'udzubillah. Allah tak uji Syekh. Kalau Allah uji dengan duit, oi mampus kita Syekh, jangan mamai, na'udzubillah min zalik. Amin. Tuan-tuan semua, jadi suami aku ni seorang yang berpolitik. Itu tuan-tuan, Nabi pun berpolitik, Nabi bermasyarakat. Dalam hadis yang sahih Nabi sebut kan, Nabi kata al-mu'min allazi yukhalitun nas afdalu minal mu'min allazi lam yukhalitin nas. Nabi kata orang mukmin yang bercampur gaul dengan masyarakat, wa yasbir ala adhahu, dan sabar dengan kerenah masyarakat, itu lebih afdal daripada orang mukmin yang tak bermasyarakat. Dan ada kan orang mukmin yang tak bermasyarakat, duduk seorang-seorang betas jadah, zikir, relax, baca Quran seorang-seorang kan. Tapi kau jangan kutuk dia pula. Jangan kutuk dia, tak apa, biar ke dia lah. Tapi dia jangan kata kita tak campur-campur lah, politik ni semua kotor belaka. Kotor tu pasal kita tak bersihkan. Kita kena bersihkan lah. Kan dah keluarkan iklan pembersih tu kan, yang dalam masuk mesin basuh tu kan, iklan makcik. Ada tengok iklan tu? Iklan tu tak keluar kat TV3 tuan-tuan. Dia keluar dekat internet iklan tu. Serbuk pencuci yang paling berkesan. Jadi betul lah iklan tu kan? Tuan-tuan, Nabi kata orang mukmin yang bermasyarakat dan sabar dengan kerenah masyarakat afdal, lebih bagus daripada mukmin yang tak bercampur dengan orang ramai. Bila Nabi kata afdal, kita kena ikut yang afdal lah. Kita pun, makna kalau kita tak mampu buat, kita jangan mengata pula. Kata anak tak campur masyarakat, anak tak campur politik ni ustaz, semua ni kotor belaka, ni bohong belaka. Kau jangan cakap macam tu ya? Tak boleh. Dan kau nak berzikir seorang-seorang, tak boleh. Nabi kata kena masuk, berkecimpung, bergaul dengan masyarakat dan sabar di atas perangai masyarakat ni. Okey, dia kata suami dia macam itulah. Sibuk-sibuk suami dia, balik rumah malam mesti qiyamul lail. Tu yang kita jengkerang dengar tu. Dia kata wa kana zawji kana yaqra'u fil laili juz'aini wa thalathata wa arba'a. Dia kata suami aku ni kalau balik malam dia qiyamul lail, dia baca paling kurang 2 juzuk. 2 juzuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang 3, kadang-kadang 4. Dia kata suami aku tu. Tuan-tuan kalau fikir, dah masa bila tidur? Masa bila projek ke? Kan kita terfikir macam tu. Dah lah balik rumah jarang-jarang. Balik-balik qiyamul lail, paling kurang 2 juzuk satu malam, 3 juzuk, 4 juzuk. Ya Allah, kita kalau boleh bangkit malam tu baca kuliah, rasa terapung je. Apa salah aku rasa terapung je malam ni kan? Sudahlah kawan. Berasa bangga, rasa riak semacam je kan. Apa kita ni kan? Dia 2 juzuk, 3, 4 dia kata bangkit. Kadang-kadang suami aku ni tertidur atas jadah, besok bangkit subuh. Begitulah rutin tuan-tuan. Sebab tu bila kita tengok kan, dia cerita suami dia macam tu, patutlah Allah anugerahkan dia syahid. Sebab syahid ni benda yang mahal tuan-tuan. Allah tak bagi bodoh-bodoh gitu je. Macam tuan-tuan nak dapat PhD kan, tuan-tuan kena buat tesis kan, lepas tu kena bentang kan, baru dapat
doktor, PhD. Tapi kalau tuan-tuan besarkan testi saja, dia tak dapat doktor, tuan-tuan. Dia dapat benda lain pula. Dapat benda tu kau kena buat kerja. Orang dah dapat profesor, dia kena banyak bentang kertas kerja lah, tak apa-apa. Aku pun tak reti lah bida'ah tu, tuan-tuan. Baru dah dapat doktor. Nak dapat datuk, kena mengaku kuat sikit. Silap. Bukan semua datuk lah kan. Contoh. Kadang-kadang itulah nak ceritanya. Kau nak benda tu, kau kena buat. Kau dapat anugerah, pekerja terbaik ke, doktor, hormatlah benda. Jadi syahid ni macam tu rupanya. Syahid ni bukan kau main doa-doa. Kita ni pun doa tak confident. Ya Allah bagilah aku. Nak sebut syahid tu macam tak faham syahid. Macam tu aja kan. Sebut juga, ya Allah kurniakan aku syah dalam hati. Tak sebut kat mulut, tak berani, tuan-tuan. Dia nak sungguh, maka Allah beri dengan sebab usaha dia. Cukup syarat qiyamul lail, baca Quran bersungguh, maka digunakan syahid. Tapi ada juga orang yang langsung tak buat kerja macam tu, yang sembayang pun tak pernah, tapi digunakan syahid. Ada di zaman Nabi SAW kan, ada seorang Yahudi tu, nama dia apa? Muhayriq nama dia. Nama dia Muhayriq. Nabi kata sebaik-baik Yahudi Muhayriq. Kalau tak saya lah nama dia ni. Dia ni lambat masuk Islam. Orang kampung semua dah masuk Islam, dia seorang tak masuk Islam. Bila berlaku perang Uhud, tak macam mana, dia berasa menyesal. Dia kata tak apa jadi ni, aku kena beriman. Dia pun beriman dengan Nabi SAW, dan dia minta izin untuk berjihad. Maka Nabi kata pergilah. Dan akhirnya beliau gugur syahid. Nabi kata walam yasjud lillahi sajdatan, padahal dia tak pernah sujud walaupun sekali. Tak pernah sujud, tapi digunakan syahid. Ini kerja Allah, rezeki yang Allah Ta'ala nak gunakan kepada dia. Khalid bin Al-Walid yang berperang lebih 100 peperangan pun tak dapat syahid, tapi tetap diberikan pahala syahid. Okey tuan-tuan, itulah suami dia. Dan suami dia biasa. Kalau suami dia ni jarang balikan, pasal sibuk dengan Hamas, buat kerja dengan Hamas, balik pun kadang 3-4 hari baru balik sekali. Duduk rumah tolong isteri. Bila dia nak keluar, biasa dia kata, bahasa kita lah, yang jaga rumah elok-elok ya, jaga anak-anak elok-elok ya, abang mungkin tak balik dah. Itu biasa suami aku cakap. Maknanya abang pergi tak kembali. Itu biasa sangat. Dan dia kata aku ni pun dah biasa dah dengar suami aku kata macam tu. Tak apalah, aku redha. Kalau jadi apa-apa aku redha. Tapi acik-acik kat belakang tu kena ingat, ini kat rasa, bukan dekat Shah Alam. Jaga-jaga lah. Kalau suami kata yang mungkin abang pergi tak kembali, itu bukan dia nak syahid, dia nak pasang cawangan satu lagi. Jaga-jaga sikit. Okey tuan-tuan, sehinggalah satu hari, masa tu petang, dia kata seperti biasa, suami dia pun nak keluar rumah. Dia pun kata selamat tinggal, jaga anak elok, jaga rumah elok, mungkin abang tak balik dah lepas pada ni. Okey, bye bye. Elok suami dia keluar, lebih kurang 10 minit dengar roket jatuh meletup depan rumah dia. Masa itulah dia kata tak ada orang lain, suami dia lah tu. Bila dengar bunyi letupan tu, hati dia tak berhenti sebut Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Tak putus dia kata. Aku sebut Alhamdulillah, sampailah datang yang bawa berita daripada luar ni, datang ke rumah aku. Dia kata, absyiri, bergembiralah wahai ibu, suami kau telah digunakan syahid, telah digunakan syahid oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu benda yang rezeki. Kau ingat senang ke nak dapat suami syahid? Tuan-tuan kat sini ada sebab adik-adik pernah syahid? Tak ada tuan-tuan. Dia suami dia syahid. Syahid, insya-Allah syahid. Besok akhirat confirm dapat syafaat, free masuk syurga tuan-tuan. Jangan main-main. Jadi dia tak kahwin dengan orang lain dah, dia tak kahwin. Dia akan setia dengan suami yang syahid itu. Aku yang tak syahid, yang tak ada keluar syahid, dapat menterjemah orang yang suami syahid pun kira okey lah. Mana tu besok dekat akhirat dapat share juga kan? Segi dia kata amin, terima kasih lah, ada tolong amin. Tengok tu, tengok bagus tu. Yang korang pun kedekut nak mampus tak amin. Tolonglah amin woi. Yang amin pun dapat sekali insya-Allah. Manalah tahu besok-besok tengah timbang-timbang tu kan, dia nampak muka aku, ya Allah macam kenal je muka mamak tu. Itu biasa terjemah dulu kan.
Dia tarik aku, Allahu Akbar. Bila dia tarik aku mesti kenal korang punya. Haji ni kenal belaka. Kan? Kan? Yang tak ambil tu memang aku tak kenal lah, insya-Allah. Okey tuan-tuan. Jadi bila kita dengar cerita barulah tahu bukan senang nak dapat anugerah syahid. Orang kena qiyamul lail, kena rapat dengan Allah, barulah dapat syahid. Nak jadi tentera Hamas pun bukan senang kan. Antara syarat utama dia, mesti tak pernah tinggal sembahyang jemaah selama 6 bulan. Tak pernah tinggal. Allahu Akbar, 6 bulan. Aduh, lemahnya lah aku dengar. 6 bulan tak pernah miss. Nanti kat surau ni kata, alah ustaz 6 bulan, ana dah 6 tahun kat sini ustaz. Alhamdulillah. Sepatutnya 6 tahun tu bagi nama kat aku, tak aku hantar ke Gaza, nama ni boleh lah layak kan? Setakat kau sembang kat surau tak payahlah kan. Dia aku hantar nama kau dekat Gaza, memang boleh memberikan kemenangan insya-Allah kan. Kita boleh pergi sembahyang jemaah seminggu, maintain seminggu pun rasa macam ada riak semacam. Hui, seminggu aku sembahyang jemaah sekarang ni. Allahu Akbar. Rasa-rasa inilah contoh sahabat Nabi akhir zaman. Tapi kan? Kemerang kita ni. La haula wala quwwata illa billah. Yalah tuan-tuan, kita ni tak ada benda lah. Saya malu lah. Saya cerita pun saya malu ya. Okeylah. Walaqad kana Urwa bin Az-Zubair yajidu halawatan fi salati wa yajidu rahata nafsihi wa qurrata 'ainihi. Urwah bin Az-Zubair, benda yang paling menenangkan hati dia ialah masuknya waktu sembahyang. Itulah benda yang paling bila dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun senyum, seronok. Sembahyang lah, jom sembahyang. Seronok dia kan. Sebab tu Nabi, antara doa Nabi, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan ketenangan hatiku, kegembiraan aku di dalam sembahyang. Kita Allahu Akbar, azan dah. Eleh kan. Aku rasa baru je sembahyang tadi. Tu confirm sembahyang di minit-minit tambahan tuan-tuan. Jadi Nabi SAW kan, masa Nabi sakit di akhir umur Nabi masa tu sahabat dah masuk dekat saf, dah sembahyang dah rakaat pertama, Abu Bakar jadi imam. Nabi keluar, Nabi senyum, Nabi ketawa. Nabi tengok sahabat ni sembahyang kan, Nabi ketawa, seronok Nabi tengok sahabat-sahabat ni sembahyang. Wa ruya anhu annahu rajulan yusalli salatan khafifatan falamma faragha min salatihi wa qala lahu ya ibn akhi ama kanat laka 'inda rabbika 'azza wa jalla hajatun wallahi inni la as'alu Allah tabaraka wa ta'ala fi salati kulli shay'in hatta al-milh. Satu hari dia tengok ada orang sembahyang laju. Assalamualaikum lah. Apa hal laju sangat gua sembahyang ni? Cuma antara mazhab yang tak ada tamakninah ialah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni tak ada tamakninah tuan-tuan. Sunat saja tamakninah. Lepas tu kalau kita tengok Bangla sembahyang laju tu, kau jangan marah ke dia lah. Kata ini tadi pada kita ada tak sah. Aku kata macam tu ke dia. Ya. Awas sembahyang lama laju tarah itu tamakninah, tarah berhenti itu macam kongkong juga. Tak boleh kau kata macam tu. Mazhab Hanafi dan tamakninah Syekh. Ya, kita yang jadi makmum ni sah sembahyang, jangan takutlah. Jadi Urwah tengok ada orang ni sembahyang laju. Lepas tu tak berdoa, wirid tak ada, apa tak ada kan. Dia tanya, kau ni pasal laju sangat sembahyang? Kau ni tak ada hajat dengan Allah ke? Kau tak ada minta sesuatu dengan Allah ke? Aku ni wallahi la as'alullah tabaraka wa ta'ala fi salati kulla syai'in hatta al-milh. Aku ni dalam sembahyang aku minta belaka, hatta garam pun aku minta dalam sembahyang. Ya Allah, garam dah habis dalam sembahyang. Jangan main. Itu nak khabar dia berserah sungguh kepada Allah dan semua keperluan dia minta pada Allah. Itu baru betul tuan-tuan. Kita mana ada macam tu. Kita action, kita projek besar-besar. Ya Allah, nak tender, nak ambil tender 100 juta ni, tolonglah bagi Allah kan. Yang tu kau minta dengan Allah. Tapi yang ya Allah, lama tak makan nasi dagang, tak pernah minta pun. Pasal kita kata nasi dagang tu kecil. Ayalah tu kan, benda tu rezeki juga. Benda tu rezeki, minta belaka dengan Allah. Tapi jangan pula kau bantai bahasa Melayu. Sembahyang tu doa, tengah sujud, ya Allah, lapar ini kan? Ya Allah, projek tak masyuk, batal sembahyang je. Jangan buat kerja pelik itu. Kita doa bahasa Arab lah, sebab tu kena ngaji bahasa Arab. Ya Allah, ana ja'i, ya Allah. Tetapi ada pendapat ulama yang mengatakan batal sembahyang
kalau kita doa walaupun dalam bahasa Arab, tapi doa tu macam perkataan manusia, macam kita bersembang dengan orang. Contoh, kita doa nak apa? Nak kereta, nak kahwin, nak kaya, kan? Lagi nak kaya sapu atas roti lagi. Contoh bahasa Arab kata apa? Ya Allah, dalam sembahyang ni dah sembahyang, inni uridu an atazawwaj, nak kahwin seorang lagi. Uridu an atazawwaj al-ula wal-thaniya wal-thalitha wal-rabi'ah, 4 orang. Wa uridu an ashtari sayyaratan Mercedes BMW wa Audi A4 wa Bentley wa Volkswagen. Contoh kan, sebut belaka. Tak boleh lah gitu bro, kau ingat persembangan Allah apa? Batal ulama kata batal sembahyang kau, tak boleh. Doa secara umum tak apa. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, kayakan aku dengan perkara yang halal, aku tak nak benda yang haram. Okey. Allahumma wassi' arzaqi. Ya Allah, murahkan rezeki aku. Allahumma akthir auladi. Ya Allah, ramaikan anak-anak aku. Ya Allah, urzuqni zaujatin. Berikan aku bini-bini. Contoh-contoh tuan-tuan. Korang kalau bab tu nombor 1. Jadi ada ulama kata boleh batas sembahyang kalau kita berdoa walaupun minta macam-macam, tapi macam minta dengan orang biasa, boleh batas sembahyang. Ala kulli hal, Urwah bin Az-Zubair kata, aku minta belaka dengan Allah. Dan disebutkan lagi, Urwah bin Az-Zubair ini sakhiyal yadi samhan jawadan, seorang yang amat pemurah. Dia ni ada satu ladang yang besar di Madinah, dijaga betul. Dia punya kebun, ladang tamar dia. Dalam ladang tu ada air, air mata air yang mengalir, ya, ada tempat yang cantik, ada pokok-pokok tamar, ya. Dia jaga betul-betul. Dia tak izinkan orang masuk. Dia akan jaga, tutup dengan dinding, tembok. Kalau kita biasa tengok negara Arab, kita tahulah macam mana dia orang punya tembok kebun itu. Bila masa orang kata buah-buahan mula masak, wa kana ya'mur kasara ha'ita bustanihi fi akthar min jihatin liyujizan lin-nasi dukhulahu. Bila buah-buahan dah masak, dia akan arahkan kepada pekerja dia supaya pecahkan dinding tembok kebun ini, supaya orang ramai boleh masuk untuk makan free, tak ada masalah. Makan. Nak makan boleh, nak bungkus boleh, nak petik bawa balik pun lantak engkau lah. Bila dia masuk kebun tu, dia kata apa? Walaula izdakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Kalaulah setiap kali kau masuk kebun kau akan berkata masya Allah, apa-apa yang Allah kehendaki, la quwwata illa billah, tidak ada daya upaya kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kampung masuk, belaka makan. Itu akhlak Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu taala anhu. Kita rasa-rasanya tak sampai level macam tu. Tuan-tuan ada berani buat macam tu, ada berani. Kan, contohlah kita mungkin beranilah, ustaz jemput panggil budak-budak sekolah ustaz datang kebun nanah, kita pun seronoklah datang. Kebun apa ji? Kebun rambai. Baik, tak payah. Rambai kau bagi makan. Rambai ni satu benda tak ada harga, kau tahu tak? Masa ke budak-budak dulu, rambai ni kalau orang jual 30 sen sekilo pun tak laku, kan? Tuan-tuan ingat lagi rambai? Ingat lagi kan? Korang pun pernah makan rambai juga? Dulu masa aku sekolah pondok dulu, rambai ni makanan aku dengan beruk dekat hutan je tuan-tuan. Kan kita makan rambai ni memang memudahkan untuk kita berak, itu je. Berak cia keluar biji rambai bersepah baik punya. Kan, maknanya macam tu lah. Tak ada harga rambai ni. Yang tu tak payahlah kan. Kadang-kadang kita masa budak dulu kan, orang kita ni budak-budak kan, makan tak cukup. Jadi kita akan berusaha mencari ubi kayu free orang kampung. Orang kata ada bagi. Kau tahu dia bagi ubi kayu gajah. Kau tahu ubi kayu gajah? Ubi kayu gajah ni, gajah pun tak makan, kau tahu tak? Keras berdengkung, tak ada apa benda. Macam kalau kita bakar tu macam bakar kayu lah. Bakar kayu makan kayu. Macam tu. Tak ada faedah apa. Yang tu kau bagi kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang ubi kayu tu yang bila kau gigit mentah tu manis rasa. Lemak manis. Apa jadi? Jadi kita ni tuan-tuan, kalau adalah ya,
Ada di kalangan kita yang ada kebun besar, cuba buat macam tu. Hari ni aku berjanji pada Allah, aku nak infak bagi orang ramai. Alhamdulillah. Kan? Ada kebun durian. Kebun durian pula Musangking. Lama baik punya. Kau ingat bukan Musangking murah apa kan? Orang pajak satu kebun tu kadang 40,000 kan? Musangking. Itu belum Musangking Kong, lagi mahal tuan-tuan. Pajak tak tahulah kan. Tapi jangan pula kau kata jemaah-jemaah semua ya, nanti jemput datang kebun nana ya, anak nak infak. Kita pun pergilah beria, bawa anak beranak belaka, tiba-tiba nak masuk ada meja pendaftaran. Apa meja pendaftaran pula? Kita makan RM30 makan sampai kenyang. Pelotak kau. RM30 makan sampai kenyang. Ini mengarut belaka tuan-tuan. Ada satu masjid, aku tak nak cerita dekat manalah atas sebab-sebab keselamatan. Hamba Allah ni dia buka satu kedai makan tau. Kedai makan dia anak pun tak nak pergi, orang kata besar hebatlah kedai dia. Sekali tu dia ajak semua jemaah masjid, AJK masjid pergi makan kedai dia. Pergilah. Makan. Dah makan okey, bye bye, terima kasih semua. Minggu depan tuan kedai ni datang bawa bil pergi masjid. Ni bil bayar kan. Yang bawa ni kau makan kena bayar rupanya tuan-tuan. Ada orang presiden macam tu. Yang peliknya muka selamba tu. Itu yang pelik tu. Dia minta bayar balik tu muka penuh selamba. Allah. Jadi Tok Siap, Tok Imam berdebar lah. Tak bayarkan haram ni Syekh. Jangan main-main. Sembayang tak diterima Allah ni. Bayarlah juga. Ada juga presiden gitu. Jadi tuan-tuan, juga mengingatkan kita bukan sekadar kebun kan. Kalau orang ada kedai makan, restoran kan, jemput anak belanja belaka hari ni, ataupun orang niaga macam kat Syria masa kita belajar dulu. Kalau bulan puasa, nak dekat-dekat raya, nanti Syekh kata hari ni Dajah 2, jom ikut Syekh belaka. Jom kita pun turun bandar, naik kereta ramai-ramai sampai dekat satu kedai. Kedai ni jual kasut belaka. Kita masuk, tuan kedai pun tutup pintu kedai kasut dia, tak dibenarkan masuk. Hari ni untuk budak-budak mahat, pilih apa kasut yang kau nak, ambil lah ikut suka kau. Suan sepasang. Oh budak-budak seronok kan, ambil belaka. Tuan kedai tu senyum je tengok kita ambil kasut. Ambil lah apa, ambil dia kata. Kan? Dah ambil belaka kan. Lepas tu dia dah tengok, dia kira. Dia pun kata dekat ustaz, dekat Syekh, dia kata ini zakat hartaku untuk tahun ini. Dia bayar zakat macam tu Syekh. Payah apa benda kan. Lepas tu Syekh kata okey, semua dah dapat kasut, jom kita pergi kedai baju pula. Pergilah kedai baju. Pergi pilih baju apa kau nak. Tapi masa tu aku budak kan, jadi aku ni pinggang model. Mana ada saiz tuan-tuan. Tapi kita seronok je lah, begitu seronok. Itu benda yang berlaku di Syria dulu masa kita belajar. Tapi sekarang dah tak ada dah ya, pasal menantang Bashar Assad je kerja tuan-tuan. Okeylah, orang macam ni punya bagus, punya hebat, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap menguji hamba-Nya untuk Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan pahala dalam hidup dia tuan-tuan. Disebutkan dalam sejarah yang kita ceritakan tadi, Urwah bin Az-Zubair ini dia tak pernah tinggal baca Al-Quran dalam hidup dia. Tak pernah tinggal. Sekali je pernah. Sampai orang boleh ingat cerita tu dan tertulis dalam sejarah. Sekali tu dalam hidup dia tak baca Quran. Kita ada ingat tak dalam hidup kita bila kita tertinggal baca Quran? Cuba ingat balik. Tak ingat lah Ustaz. Pasal apa tak ingat? Pasal hari-hari tak baca. Itu masalah kita. Dia kata macam mana? Malu bang. Allah, malu je. Kadang betul lah ya. Betul kenang-kenang Ustaz Azhar itu dia kata kan. Dia kata orang yang bangkit qiyamul lail atas dunia ni pun besok menyesal juga ke akhirat. Sebab kenapa dia tak kuat lagi ibadat kan? Kita yang tak qiyamul lail lagilah teruk besok dekat padang mahsyar. Malu kita je. Allah Ta'ala mentakdirkan berlaku satu peristiwa. Zalika anna Urwah bin Az-Zubair faqad da'a khalifatul muslimin Urwah bin Zubair li ziyaratihi fi Dimashq. Satu hari khalifah zaman tu jemput Urwah bin Az-Zubair menziarahi istana dia dekat Damsyik. Falabba da'watah, dia pun pergi. Wa sahiba mahu akbar banihi, dan bersama-sama dengan Urwah anak dia yang sulung. Walamma qadima 'ala al-khalifah rahaba bi maqdamihi a'zama tarhib. Sampai-sampai dekat rumah khalifah diberilah sambutan dengan sambutan yang penuh kehormatan. Summa sya Allah
an tajri ar-riyahu bima la tashtahi as-sufun. Kemudian Allah Ta'ala mentakdirkan berlaku satu peristiwa yang tidak disangka-sangka. Satu hari anak dia yang sulung ni dibawa masuk ke kandang kuda raja. Macam-macam pesen kuda kan, koleksi kuda raja kan banyak. Kuda perang, kuda kepang, kuda apa tu, kuda padi kan, pil kuda, semua-semua ada lah kan. Kuda yang hebat-hebat kan, kuda yang jangan share, yang mahal-mahal sungguh kuda ni. Kita tengok daripada jauh berkilat dia punya badan tu, macam kena kiwi. Tapi dia punya bulu tu aku tak tahu lah branded apa, wallahualam kan. Memang hebat. Tengah-tengah anak dia ni leka tengok kuda ni kan, tiba-tiba ada seekor kuda mengamuk. Dia terrajang anak Urwah bin Az-Zubair. Faramahathu, dia sepak kena dekat muka, pecah muka, anak dia mati. Jadi Urwah nak kata macam mana, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah uji, mati anak dia, kena terrajang dengan kuda. Okeylah. Tak lama bila kehilangan anak, Allah uji dengan benda lain. Uji apa? Walam yakadil ab al-mafju' yanfudu yadayhi min turabi qabri waladihi hatta asabat ihda qadamahi al-akilah. Tadi Allah lepas anak dia mati, dia berasa sakit kaki dia. Kenapa kaki aku sakit ni Sakit. Lepas tu dia tengok kaki dia semacam macam berlaku ada jangkitan kuman. Fatawaramat saquhu wa ja'ala al-waram yashtaddu wa yamtaddu bi sur'atin muzhilatin. Dia tengok, apa hal ni? Satu jangkitan yang pelik. Cerita pasal kena jangkitan pelik ni, Ana pernah kena dekat Mesir dulu. Kat Syria aku tak pernah kena penyakit, dekat Syria kat Mesir. Pelik penyakit tu. Kita pun tak tahu apa benda tau. Dekat kaki kena. Contohlah di kaki ni, tangan tau. Bukan kaki ni, di tangan. Dia tuan-tuan, dia gatal, tapi bukan gatal dekat luar tau, gatal dekat dalam. Macam mana kau nak garu tu? Dia berasa gatal kat dalam kaki. Kaki ni dia naik merah tau dalam darah tu. Kulit kita biasalah kan. Contoh gini, tiba-tiba dia merah. Apa hal ni? Aku dah pelik kan. Pelik penyakit tu. Pergi jumpa doktor pun kata kau ni alahan, dia kata. Tak tahulah alahan makanan Mesir ke, cuaca ke, apa benda kan. Kita makan ubat, okeylah, hilang benda tu. Tapi dia berdatang mengejut macam tu. Dia macam, aku nak kawal macam mana, kau kena nanti lah kau tahu. Dia pelik sikit penyakit tu. Jadi Urwah bin Az-Zubair, dia kena penyakit mengejut macam tu. Lalu khalifah susah hati, ya Allah, kenapalah kena macam ni tuan guru, anak dah mati, tuan syekh pula kena macam ni. Jadi khalifah panggil doktor-doktor pakar untuk cek apa penyakit Urwah bin Az-Zubair. Fastad'a khalifatu li dhaifi al-atibba min kulli jihatin, lakin al-atibba ajma'u ala annahu la manduhata min batri saqi Urwata qabla an yasriya al-waramu ila jasadihi kullihi wa yakuna sababan fil qada'i alaih. Doktor pun datang cek kaki dia. Doktor kata apa? Tuan, penyakit ni berat. Mengikut kajian kami, penyakit ini kalau dibiarkan dia akan merebak dan silap-silap gaya boleh menyebabkan tuan guru kita mati. Aku teringat ada satu cerita juga bab gatal ni lah, masa kat Syria. Ada seorang kawan kita ni, dia kena hama kot. Hama kan, anak beranak apa benda tu, pijat kan? Dia kena. Dia pergi kat seorang doktor ni muda lagi. Doktor tengok, doktor kata penyakit apa pun ni? Anta mutazawij, kau dah kahwin belum? Dah. Dia takut siplis tuan-tuan. Memang kau sepak doktor ni, kata pasal kan. Doktor ni bawa buku besar ni, buku apa, ensiklopedia perubatan kan. Dia pun buka. Sakit apa ni? Peninglah doktor tu. Lama dia cek-cek, jumpalah masalah. Jumpa. Dia pun tengok, bagi ubat kan. Jadi lamalah dengan doktor ni. Aku rasa dekat lebih setengah jam dia tengok. Tapi yang bagus, satu benda yang kat Syria yang kita tak jumpa lagi tuan-tuan. Lepas habis cek semua kan, dah bagi ubat, nak bayar. La haram dia kata. Kita nak bayar tu dia kata haram tuan-tuan. Bukan pasal duit kita duit haram tuan-tuan. Dia kita halal. Tapi bila Arab kata haram tu, maknanya dia tak nak lah tu. Kenapa?
anta talibul ilmi, kamu pelajar agama, datang jauh daripada Malaysia ke sini untuk belajar, aku tak boleh ambil duit kau, haram, dia kata. Itu yang mahal tu tuan-tuan. Kita ada doktor macam tu. Kalau ada, bawa jumpa aku kan? Aku nak jumpa hari-hari dengan dia tuan-tuan. InsyaAllah ada, insyaAllah, amin. Ada. Ya, anda kenal ada. Baru ni anda buat apa, pasport hilang dan pergi Suruhanjaya Sumpah tu. Lain macam tengok Suruhanjaya Sumpah muka serius, macam muka malaikat maut dah, seram aku tengok. Anda tak kenal Haji ni, tapi itulah, bila buat semua dia pun sign. Nak bayar? Tak Ustaz. Terima kasih. Tengok macam kenal, tak kenal, macam kenal, tak kenal, tapi dia kenal kita kan, Ustaz kan. Maknanya itu kelebihan jadi Ustaz tu. Tu kau kena ingat. Tuan-tuan, itu yang biasa saya dapat dekat Syria dulu, doktor free kan. Tak tahulah, kadang-kadang kita fikir kan, orang sana baik-baik, tapi Allah uji dengan ujian yang berat. Jadi doktor kata, tuan guru, penyakit tuan guru ni berat, memang kena potong kaki. Jadi Syekh kata, yalah, kalau itu yang kamu kata, aku terimalah. Walamma hadara al-jarrahu li batri saqi wa ahdara ma'hu mabadi'ahu li syaqqi al-lahmi, qala tabib li Urwah, ara an nusqiyaka jur'atan min muskirin likay la tash'ura bi alamil batil mubarrahah. Jadi diorang pun buat persiapan nak potong kaki Urwah bin Az-Zubair. Tuan guru, kami nak potong, tapi sebelum tu kami terpaksa beri kepada tuan guru beberapa dos, ya. Muskir ni benda yang memabukkan. Bila kau makan, kau minum, kau mabuk, kau lalok, kau tak sedar, korang potong kaki kau. Apa kata Urwah bin Az-Zubair? Hayhat, wallahi la asta'inu biharamin ala ma arjuhu minal afiyati. Demi Allah, aku takkan guna benda haram untuk menghilangkan penyakit aku. Mana boleh tuan guru, ni darurat ni kan. Bukan isap dada, bukan saja main heroin, tak. Ini untuk bius kan. Sebab tu kan ada kaedah kata, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu boleh digunakan sekadarnya. Macam kita tahu kan, tak ada makanan yang ada babi seekor. Kan? Kadang pelik juga cerita tu kan. Pelik kadang kita cerita. Orang kata, macam mana Ustaz, kita tak ada makanan, yang ada babi je. Cuba tanya balik, kau duduk kat mana masa tu? Pelik benar kawasan kau tu kan? Kau pergi-pergi, tak ada apa, babi je dia kan? Tu mesti negara babi kan? Kau masuk dalam kandang babi, macam mana cerita kau ni? Tapi adalah masalah tu kan. Contoh ya, kita pergi kawasan hutan kan. Contohlah tuan-tuan sesat masuk hutan, sekali makanan habis, pokok-pokok pun tak ada kawasan tu. Pokok-pokok semua tak sah dimakan. Hatta beruk, kalau makan beruk-beruk mati tuan-tuan. Jadi tak bolehlah kita makan pokok-pokok tumbuh-tumbuhan ni. Tapi kita ada beberapa pilihan. Depan mata kita sekarang ada anaconda seekor, badak sembuh seekor, dan babi seekor. 3 sat lepas sekarang, mana yang kita nak makan? Makanlah anaconda kan. Anaconda senang sikit makan. Badak sembuh payah, tebal sangat kulit dia. Babi biar dulu kan. Kau pun makanlah anaconda 3-4 hari kan. Habis anaconda, barulah kau makan badak sembuh pula. Makanlah badak sembuh sampai habis, tinggallah babi seekor. Bila dah tak ada makanan, makanlah babi. Makan babi tu sekadar sahaja, sekadar hilang kebulu, dah. Jangan kau makan, sedap pula babi ni. Kita buat tom yum sekali tengok. Kepala otak kau buat tom yum kan. Tom yum siap buat masak kicap lagi kau tu. Jangan cek penyakit bah. Makan tu sekadar saddur ramak, sekadar nak melapik perut lapar tu je. Lepas tu kau wajib usaha cari benda lain yang halal, wajib. Jangan kau potong babi tu separuh, kau bawa bekalan di dunia. Tak boleh bang, tak boleh, haram hukumnya. Macam juga arak kan. Kita duduk dalam satu majlis, na'udzubillah min zalik. Yang pelik juga majlis tu tuan-tuan, tak ada air mineral, air arak berlaku. Yang kau pergi bodoh masuk, kenapa aku tak tahulah. Tapi kot-kot berlaku kes macam tu kan. Kita terperangkap offside, ataupun air yang kita order lambat sampai. Tengah-tengah makan tercekik kan. Tercekik benda tak tahu, garpu wallahualam kot kan. Tercekik.
Jadi nak hilang benda tu wajib minum arak. Arak depan mata ni, Bezerol kena order ke mampus dulu kau tahu tak. Yang ada arak, wajib kau minum arak masa tu untuk menghilangkan benda yang tersekat dekat tekak kau tu. Itu sekadar je minum. Alhamdulillah, sedap juga. Sekali lagi tengok. Itu tak boleh lah, melampau lah macam tu. Tadi tak rasa lah, tadi rasa tersekat-sekat, dia nak rasa sekali lagi. Tak boleh lah macam tu, haram hukum dia. Kalau ikut hukum, dadah macam tu lah, sekadarnya sahaja boleh guna. Kalau buat lebih pada tu mendatangkan kemudaratan, hukumnya haram. Macam zaman sekarang kan bius, pakai bius kan, canggih bius kan. Bius sekarang ada dua jenis, bius penuh, bius paruh. Haji Baru pun tak ada ni, kat luar. Kan nak tahu cerita bius ni, kita ni Haji Baru lah. Dia dah berpengalaman kena bius separuh hidup tuan-tuan. Kan? Kita dengar apa pelik. Maknanya doktor bius separuh, kita sedar, dia operate kita, tengok krok. Yang canggih tu bius tu ngam-ngam waktu dia tu kan. Kalau dibuat yang tengah operate tu habis tu punya bius tu, tak melolong je kita, doktor. Kan? Aku kena pelik juga, mana kan? Dia boleh ngam-ngam. Subhanallah, Allah bagi manusia ilmu macam tu. Jadi Urwah ni diminta supaya dia kenakan bius ni untuk dia tak sedar dan boleh potong. Urwah kata tak, aku takkan guna benda ni. Macam orang beranak kan, beranak pun dah canggih akhir zaman ni. Dia ada ubat yang bila dicocok, dia akan hilangkan rasa sakit beranak tu. Tak tahu kelupuk beranak dah. Macam tu. Tapi orang perempuan yang beranak macam tu tak ada pahala. Sedap pula kita. Tak ada pahala kan. Dia yang banyak pahala yang macam tu. Sakit. Tu pahala banyak je. Pahala banyak. Tekan. Itu pahala banyak sungguh. Kita pun tepi dia menangis juga. Menangis berlakon dah tu kan. Lepas tak ada sakit. Tengok tahun depan bukan kuat lagi masuk. Kuat lagi. Tahun depan bukan kuat lagi. 7 orang. Nak kata macam mana, nak dapat pahala bukan senang. Ya. Sebab tu orang perempuan kalau mati tengah beranak digunakan pahala syahid. Pahala syahid. Ya, acik-acik kuningan. Beranak lagi tak apa. Acik sedap cakap kan. Jangan pakai bis tu bid'ah belaka. Zaman Nabi tak pakai benda-benda macam tu. Okeylah. Jadi doktor kata, tuan, kalau tuan tak pakai benda ni, mana boleh potong, nanti tuan akan menggelupur. Dia kata, ma uhibbu an asluba udwan min a'dha'i duna an ash'ura bil alam wa ahtasibu dzalika indallah. Aku tak nak bila kau potong anggota badan aku nanti, aku tak rasa sakit. Aku nak rasa sakit. Kesakitan yang aku rasa itu, aku bersabar dan aku diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kan, ini antara contoh manusia yang betul-betul beriman dengan hadis Nabi, yang Nabi kata antara 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab ya. Orang tu yang bila diuji dengan kesakitan, dia langsung tak mengeluh. Dia redha. Tak sampai level tu. Kita baru kena bisul, kecoh satu dunia. Bisul. Tuan-tuan, walamma hammal jarrahu biqat'i as-saqi taqaddama nahwa urwah ta'ifatu min rijal faqala ma haula faqila lahu laqad ji'a bihim liyumsikuk falarubbama ishtadda 'alayka al-alam fajazabta qadamaka jazbatan adarrat bik. Okey, tak apa tuan, kalau tuan begini tuan punya kehendak, kami tak boleh buat apa. Doktor pun nak kerat, tapi doktor kata sebelum tu panggil orang ramai untuk pegang Urwah bin Az-Zubair, pegang dia kuat-kuat. Nanti kan takut tengah-tengah potong, terajang doktor pula tertikam posisi. Aduh, mati pula doktor kan. Atau asal nak potong dekat kepala lutut, terpotong pula dekat peha, terlajak pula, panjang cerita pula karang. Bila ramai nak pegang, apa kata Urwah? Rudduhum, aku tak perlukan mereka. La hajata li bihim, aku tak perlukan mereka. Wa inni la arju an akfiyakum zalika bizikri wat tasbih.
cukuplah yang menenangkan aku dengan mengingati Allah dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan cakap kosong. Ini orang yang buat dan zikir tasbih itu dah jadi darah daging dia. Doktor kata tak apalah, kalau itu kehendak Tuhan, kita mulakan. Fa aqbala at-tabib fa qata'a al-lahma bil mibda'. Maka doktor pun mula potong dia punya daging, bermula dekat kepala lutut, dekat betis tu. Ada rasa tak? Kan? Tapi Urwah tak berhenti. Allah, 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 Allah. Kan? Cuba. Kalau siapa-siapa nanti ada appointment dengan doktor, doktor kata nak buat pembedahan jantung, kata ke doktor tak nak pakai bius, nak guna Allah sahaja. Tengok macam mana. Jadi please believe it or not. Allah yang bagi sakit, Allah yang bagi jantung pun Allah, yang bagi rasa sakit pun Allah, yang bagi pahala pun Allah. Boleh ke? Boleh buat? Tak mampu kan? Nak kata apa kita? Kita tak payahlah nak potong-potong. Ada kulit lebih atas kuku ni, itu pun nak menggelupur kena mati kan? Tak adanya kita tak mampu kita. Urwah pun mula, doktor pun hiris daging dia. Allah, Allah, sampailah dekat, dah sampai dekat tulang. Tulang tak boleh ni Syekh, kena pakai gergaji ni. Doktor kata kena pakai gergaji. Fa akhadha al-minshar wa tafiqa yanshuruhu bih. Doktor pun mula gergaji. Tak ngilu lah, tak best lah. Tak ada benda boleh buat ngilu kan? Masa itulah Urwah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu. Sakit, bukan tak sakit bang, oi, sakit ni kepala lututnya. Wa man fati al-jarrahu yanshur wa urwatu yuhallil wa yukabbir hatta butira saqu batran. Sampai sedok-sedok lepak, patah dah dia punya kaki, dah putus dah, tapi darah tak berhenti mengalir. Nak hentikan darah mengalir macam mana? Summa ughliya zaitu fi magharifil hadidi wa ghubisat bihi saqu urwah liqafi tadafuq ad-dima'i wa hasbil jirah fa ughmiya alayhi igma'atan tawilatan halat dunahu wa duna an yaqra hissatahu min kitabillahi fi dhalika al-yawm. Jadi untuk memberhentikan darah tuan-tuan, zaman dulu cara dia kena panaskan minyak, menggelegakkan minyak. Kita biasa dengar dulu kan. Dulu kalau kat Saudi dah kena potong, dalam kitab fiqh pun kata macam tu, nak menghentikan darah kena celup dekat minyak panas. Dah lah kena potong kaki Syekh, masa itulah doktor angkat dia punya kepala lutut ni yang kena potong ni celup dekat minyak panas yang menggelegak. Allah tu tak sedar, hilang, tak sedar ke diri. Maka ulama cerita itulah kali pertama dalam hidup dia tak baca Quran pada waktu tu. Itulah kali pertama. Ana ada itu sekali je Ana tertinggal Quran. Betul-betul tu Ana lipat kedai mamak. Sudahlah kau kan ada. Mana ada, tak ada je kita. Tu hebat. Tuan-tuan, persoalan yang kita nak tanya, agak-agak ada tak orang zaman sekarang buat macam ni? Ada tak? Dekat negara kita mungkin tak ada, tapi di Syria dah ada dah. Di Syria kita dapat video, kita tengok ramai mujahidin yang dioperasi tanpa bius hanya menggunakan ayat Al-Quran. Mujahidin yang hafal Quran ni kan, kita tengok banyak video bila doktor potong, doktor balut, doktor buat apa, semua tak ada bius tak. Dia baca Quran, dia baca Quran tu sampai kita tengok dia macam kena bius tau. Dia baca Quran tu dah tak sedar, dia baca dia tak ingat. Lepas tu ada orang tolong sambung ni, tolong sambung, dia baca balik, baca, waktu tak ingat. Orang tolong sambung, disambung balik, sampai macam tu. Ini berlaku di Syria tuan-tuan. Jadi bila saya sebut pasal mujahidin ini, masa isteri Syahid Dr. Abdul Aziz Surantisi datang tu, dia datang dengan adik dia. Adik dia pun orang Hamas. Anda tanya apa pendapat Hamas tentang mujahidin di Syria, dia kata mauqif Hamas, pendirian Hamas tentang mujahidin di Syria, mereka adalah satu mujahid yang Allah sediakan mereka ini untuk menyambut Nabi Isa. Sebab itu dalam hadis Nabi kata kan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yaduruhum man khazalahum hatta ya'tiyahum amrullah.
Nabi kata ada sekumpulan di kalangan umat aku sentiasa berjuang di atas kebenaran, mereka tidak akan lemah, mereka tidak akan mengalah sekalipun orang tak hiraukan mereka. Di Syria pada hari ini dunia tak hiraukan mereka. Apa nak jadi, kena bom, kena tembak, ke bulu, ke mampu lantak kau, orang tak peduli. Akhir mereka hanya berpegang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Hamas kata mereka ini sedang melalui proses, Allah nak siapkan mereka supaya mereka hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ni ada satu wawancara berita Al-Arabiyah dengan ketua Mujahidin dekat Halab, Aleppo. Kalau tengok muka Mujahidin tuan-tuan, kita kata umur dia mungkin awal 40-an, tapi bila tanya baru 27 tahun. Wartawan tanya, sebelum jadi Mujahidin awak kerja apa? Saya bekerja sebagai buat dekorasi rumah. Buat dekor, bukan kumpul lekor gentil macam tu. Ni buat dekor apa, hiasan rumah. Lepas tu bila berlaku kebangkitan rakyat, jadi Mujahidin. Jadi kita tengok dia cerita, orang ni dia tak ada pengalaman, tapi dia kata kami hanya berpegang kepada Allah. Adakah tuan dapat bantuan daripada Saudi, daripada apa benda, Khalij, negara-negara Arab bagi bantuan senjata? La, wallahi tak ada. Habis dapat mana? Kami dapat melalui rampasan rampasan harta perang, senjata-senjata yang bila kami serang tentera Bashar, dia orang lari, itu yang kami gunakan. Dan senjata mereka kami gunakan untuk lawan balik mereka, itulah senjata yang kami gunakan. Lepas tu masa dia temu ramah tu tuan-tuan, dia pegang satu pisau tau. Wartawan tadi, pisau apa yang kau pegang ni? Wartawan tu pun tengok, dia zoom dekat pisau tu. Dia kata pisau ni aku dapat dekat satu tentera Bashar Assad. Aku dapat, tengok-tengok dekat pisau ni ada tulis Hasan bin Ali. Bukan Hasan Ali Jati tu. Itu orang gombak tuan-tuan. Ya. Ini Hasan bin Ali dengan mana? Geng-geng Syiah lah ni. Kan yang cukup orang kata ta'asub tu. Jadi tuan-tuan, ada pada hari ni orang yang bius mereka dengan Al-Quran dah ada. Di mana? Di Syria sekarang. Kita tak mampu lagi. Kita harap-harap semoga Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada mereka, insya-Allah. Amin. Jadi akhirnya tuan-tuan, insya-Allah kalau tidak ada apa-apa halangan, esok saya akan bertolak ke umrah, ya, insya-Allah rancangannya begitu. Dan 15 hari bulan kami bersama NGO Care akan masuk ke sempadan Jordan, Syria, ke kamp pelarian Za'atari untuk kami menyampaikan sumbangan umat Islam, terutama yang kami kolek masa ceramah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni baru-baru ni. Dan insya-Allah kami nak usahakan juga masuk ikut Turki, ya, kita nak lihat bagaimana keadaan dalam Syria, insya-Allah dengan izin Allah. Dan kita nak berilah, ya, bantuan yang tuan-tuan bagi tu kan, selimut, baju sejuk, itu semua dah siap pack, dah tunggu nak hantar je. InsyaAllah elok kita sampai kat sana, barang-barang pun sampai. Jadi kita terus beri kepada umat Islam Syria yang sekarang dalam musim yang amat sejuk, ya. Jadi malam ni kita buka lagi derma halilintar tuan-tuan. Lebih kuat bukan derma kilat dah, halilintar, ya. Cuma saya harap buat dua sejadah lah. Satu tu untuk Mahat, satu lagi untuk Syria. Kalau campurkan jadi syubhat pula sekarang. Ya, minta buat dua sejadah, nak bagi untuk Mahat, nak bagi untuk Syria besok, untuk Syria. Ya, supaya kita jaga benda macam ni. InsyaAllah panjang umur dan rezeki. Tuan-tuan doalah saya pergi dan kembali, jangan pergi tak kembali lah pula. Aku bukan balik sangat pun, InsyaAllah. Dan saya akan sampaikanlah salam tuan-tuan kepada Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Syekh Muhammad As-Sabuni duduk dekat Mekah, dan 2 malam lepas dia telefon. Dia kata, Nazmi, jangan lupa bawa semua duit derma yang aku bagi, yang aku ceramah tu, semua bawa. Pasal orang Syria ke bulu, makanan tak ada. Ana dengar kalau tak sabar, dia telefon tu dah pukul 1 pagi tau. Aku tengah pendalalan masa tu. Kalau tak salah saya dengar dia kata dia jual kereta dia untuk beri kepada umat Islam Syria, hasil jualan kereta dia, sampai macam tu sekali, ya. Jadi insya-Allah lah kita ni tuan-tuan, kita tak mampu berjihad macam diorang, tapi Nabi kata dalam hadis, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Barang siapa yang memberi kelengkapan kepada orang yang berjihad, diberikan pahala jihad juga, insya-Allah. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa